Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Subhanallahi wa bihamdihi 'adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata 'arsyihi wa midada kalimatih. Subhanallahi wa bihamdihi 'adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata 'arsyihi wa midada kalimatih. Subhanallahi wa bihamdihi 'adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata 'arsyihi wa midada kalimatih. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'at a'udzu bika min syarri ma sana'at abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru adh-dhunuba illa anta. Alhamdulillah, pagi ini dapat kita sambung kuliah kita. Kita sudah sampai tajuk ayat-ayat yang Allah Ta'ala turunkan kepada Nabi pada waktu malam. Kita sambung pagi ini ayat yang ketiga dari surah Al-Ma'idah ayat 67. Surah Al-Ma'idah ayat 67. Tajuk ayat ni, Allah menjamin untuk memelihara keselamatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. An Aisyah radhiyallahu anha qalat, daripada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yuhras. Para sahabat mengawal keselamatan Nabi sallallahu alaihi wasallam pada waktu malam. Sebab tu kalau kita pergi Madinah, ni orang lelaki, kita masuk di Raudah, kita semayang menghadap kiblat, sebelah kiri kita tu, sebelah kiri, depan kita kiblat, kita semayang menghadap kiblat, sebelah kiri kita tu ada beberapa tiang yang berdempek dengan dinding makam Rasulullah, dinding warna hijau. Ada beberapa tiang penting. Antara tiang tersebut ada satu tiang yang disebut Ustuanah Al-Harith, tiang pengawal. Di situ tempat para sahabat akan duduk mengawal keselamatan Nabi. Sahabat duduk situ. Ada tiang sarir, katil. Rasulullah keluar untuk i'tikaf pada bulan Ramadan. Ada tiang wufud, tempat Nabi biasanya menyambut ketibaan tetamu-tetamu luar. Ada tiang taubat. Macam-macam tiang lah. Ada beberapa tiang yang penting yang patut kita tahu apabila kita sampai di Madinah. Kerana tiang-tiang tersebut ada nilai sejarahnya. Baik tuan-tuan, kata Sayyidatina Aisyah, yuhras, Nabi ni dikawal, keselamatan Nabi. Sahabat bergilir-gilir jaga Nabi. Takut Nabi dibunuh oleh orang Yahudi, orang munafik, oleh musuh. Maka rumah Nabi perlu dikawal. Kawalan ni pada waktu malam. Hatta nazalat, sehingga turun ayat Quran, ayat Allah Ta'ala berjanji, surah Ma'idah 67, Wallahu ya'simuka minan nas. Wallahu ya'simuka minan nas, dan Allah pasti menjamin
keselamatanmu, Allah akan jaga keselamatanmu daripada kejahatan manusia. Okey, turun ayat tu, fa akhraja ra'sahu minal qubbah, maka baginda mengeluarkan kepalanya dari balik tingkap. Faqala, Nabi bersabda, ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, wahai para sahabat, insarifu, pulanglah ke rumah masing-masing. Faqad asamani Allah, sesungguhnya Allah telah menjaga keselamatanku. Hadis riwayat Imam At-Tirmizi. Menurut hadis riwayat Ibnu Hibban pula, dalam satu perjalanan Rasulullah singgah, setelah berhenti waktu malam, Rasulullah tidur di bawah sepohon pokok. Rasulullah gantung pedang Rasulullah ni dekat pokok tu. Gantung pedang, Rasulullah pun letih, Rasulullah tidur bawah pokok. Tiba-tiba datang seorang Arab Badawi. Ada yang mengatakan namanya Du'thur, ada yang tak sebut nama. Yang penting seorang Arab Badawi kafir, dia ambil pedang Rasulullah yang tergantung di pokok, kemudian dia berdiri di atas Rasulullah, dikejutkan Rasulullah yang sedang tidur malam. Kemudian dia nak tikam Rasulullah, dia tanya soalan dulu. Dia tanya, man yamna'uka minni, siapa yang dapat menyelamatkan engkau daripada aku? Samsing lelaki ni, dia tak tikam terus, dia tanya dulu, siapa boleh selamat engkau? Dia ambil pedang Rasulullah, dia nak tikam Rasulullah. Rasulullah jawab, Allah. Menyebabkan lelaki ni, bila dia dengar nama Allah, dia takut jatuh pedang. Dan Rasulullah ambil pedang tu, Rasulullah tanya dia pula, siapa yang dapat menyelamatkan kau daripada aku? Dia kata tak ada siapa boleh selamatkan dia. Dan ketika malam itulah, menurut riwayat Ibnu Hibban dalam kitab Sahih Ibnu Hibban, Allah turunkan ayat 67 surah Al-Ma'idah. Ayat yang berbunyi, ya ayyuhar rasul, wahai rasul, balligh ma unzila ilaik, sampaikan dakwah risalah Tuhan. Wa illam taf'al fama ballaghta risalatah, kalau kamu tak menyampaikan, maka kamu tak sampaikan risalah Allah. Wallahu ya'simuka minan nas, Allah pasti menjaga keselamatan kamu daripada kejahatan manusia. Baik, kita terus kepada contoh yang keempat. Allah memilih turun waktu malam suratul An'am, surah Al-An'am. Al-An'am ni makna binatang ternak. Dalam bahasa Arab, maksud Al-An'am ni lembu, kambing dan unta. Termasuk kerbau. Binatang yang kita boleh korbankan, dan binatang tu boleh kita kita wajib keluarkan zakat. Itu Al-An'am. Kambing, lembu, unta. Surah Al-An'am ni istimewa dia, panjang ayatnya, hampir 165 ayat. Kalau tak silap, tuan-tuan cuba cek surah Al-An'am. Dan dia tak turun sikit-sikit, dia turun jumlatan wahidah. Satu surah tu turun lengkap ketika Nabi masih berada di Mekah sebelum Nabi berhijrah. Surah Al-An'am ni dia turun seketui. Satu surah tu turun perhabis. Jumlatan wahidah, turun satu surah lengkap. Biasanya ayat Al-Quran ni Allah Ta'ala turunkan sikit demi sikit. Dia tak turun semua sekali. Tapi surah ni itu antara keistimewaan dia. Kita tengok hadis. An Ibni Abbasin radhiyallahu anhuma qala, nuzilat suratul An'am bimakkata laylan jumlatan. Daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata, surah Al-An'am diturunkan jumlatan, kesemuanya dari awal sampai akhir turun sekaligus. Di mana turun? Bi Makkah, di Mekah. Lailan, pada satu malam. Malam apa? Kita tak pastilah. Dia turun serentak sekaligus satu surah. Hauluha sab'una alfa malak. Surah tu nak turun daripada langit,
dikelilingi sab'una alfa malak, 70,000 malaikat. Orang Arab bila disebut 70 tu, abang kata ramai lah. 70,000 malaikat, mana sangat ramai malaikat yang escort, yang bersama-sama Jibril bawa surah tu. Selalunya Jibril saja yang turun jumpa Nabi. 70,000 mengiringi Jibril, mengiringi surah Al-An'am dari langit turun ke bumi. Dan malaikat yang duk iring tu, dia bukan senyap saja. Sambil dia buat turun tu, dia ada macam adat istiadat dia. Dia pun buat turun tu, dia pun ada baca-baca. Yaj'aruna bitasbih. 70,000 malaikat yang mengangkat suara dengan bertasbih. Dia pun turun tu semua pakai subhanallah, subhanallah, bergema. Dari langit ke bumi tu, yaj'arun. Yaj'arun ni mana? Yarfa'una aswatahum. Mereka meninggikan suara ni bitasbih, dengan tasbih. Tasbih kuat, bergema lah. Terjemahan kita, malaikat mengangkat suara yang ni bergema, bitasbih, dengan bertasbih. Sebab tu bila Nabi dapat surah Al-An'am tu, ada riwayat Nabi nak baca surah Al-An'am kepada para sahabat, Nabi tasbih dulu. Walaupun riwayat ni kata ulama hadis daif, tapi dia ada banyak riwayat. Apabila banyak riwayat, dia akan naik kepada martabat hasan li ghairi, hadis yang kuat. Dia bukan hadis lemah. Hadis lemah bila banyak riwayatnya, dia boleh naik kepada martabat hadis hasan. Jadi kita kalau nak baca surah Al-An'am, sampai dekat surah Al-An'am, sebelum kita bismillah a'udzubillah, kita sunat bertasbih. Nabi SAW bertasbih, subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim. Baru baca surah Al-An'am. Kerana malaikat bawa tu 70,000, Masya Allah. Itu antara fadilat, kelebihan, keistimewaan surah Al-An'am. Seperti yang saya sebut, Al-An'am ni binatang ternakan. Allah dalam surah ni, Allah tegur kepercayaan karut-marut masyarakat jahiliah. Mereka percaya unta ni bila dah tua, telinga dia tu akan ditebuk, telinga dia ni akan dirobekkan. Kemudian mereka haram minum susu unta tu. Kalau tetamu main rumah, baru mereka perah. Tetamu boleh minum, tuan unta tak boleh minum, haram. Dan mereka tak akan naik atas unta tu. Mereka buat macam tu, mereka kata dapat mendekatkan diri kepada Allah. Mereka puja unta. Minta maaf cakap, di kalangan kita ni ada Hindu dia puja lembu. Orang Arab mereka puja unta. Dulu mereka tunggang unta, mereka naik unta sampai ke satu tahap, mereka akan mereka panggil bahirah. Unta ni unta Tuhan. Macam tu. Kemudian kambing pun serupalah kambing. Ada kambing nama wasilah, iaitu kambing yang bila beranak ni asyik beranak betina. Kambing beranak sampai 5 kali. Setiap kali beranak anak kembang. Betina 2 ekor, betina 2 ekor, betina 2 ekor. 5 kali beranak. Setiap kali beranak 2 ekor betina, 2 ekor betina. 5 kali beranak, mana dah 10 ekor. Kambing tu anak dia betina 10 ekor. 5 kali beranak. Mereka panggil wasilah. Maka lepas daripada tu, kambing ni kira sempoi lah. Kambing ni kira kambing Tuhan. Lepas daripada tu, kalau kambing tu beranak, anak-anak kambing ni akan diberi kepada anak-anak lelaki mereka. Kalau anak-anak perempuan tak dapat lah. Mereka tak akan bahagikan anak-anak kambing ni kepada anak-anak perempuan mereka. Dan bila kambing tu mati, fahum fihi syuraka, mereka satu keluarga akan makan kambing tu, kambing bangkai tu. Kalau kambing tu mati bangkai, ni pun makan pula. Ini antara benda-benda pelik lah yang dipercayai, benda-benda karut-marut dalam masyarakat Arab jahiliah. Sebab tu Allah turun surah Al-An'am. Tuan-tuan baca dalam isi kandungan surah Al-An'am, kita akan lebih faham insya-Allah. Baik, dalam Islam menghargai unta. Unta ni bagus, Allah Ta'ala suruh kita tengok. Tapi jangan sampai kita puja dia.
Allah Ta'ala suruh tengok, afala yanzuruna ilal ibli kaifa khuliqat. Kenapa tak tengok unta, bagaimana dia diciptakan? Sifat mulia dia bersabar, sabar yang tinggi. Kemudian ada juga unta yang berpenyakit. Penyakit dia punya kepala dia tu, dia tak boleh beralih dah, dia kiat macam tu. Penyakit sa'r, as-sa'r. Jadi Allah Ta'ala tegur orang sombong, wala tusa'ir khaddaka linnas. Jangan cakap dengan orang tak mau bertatap muka. Jangan kamu palingkan muka kamu bila sembang orang, beralih ke orang lain, sombong. Bukan elok pun. Itu penyakit unta kepala kiat. Tak usah duk nampak hebat. Itu sebenarnya macam unta. Kemudian bila Allah Ta'ala nak sebut tentang azab dalam neraka, Allah sediakan hamim, air panas, akan diberi minum kepada ahli neraka. Mereka akan minum. Fasharibuna syurbal him. Him tu unta juga. Mereka akan minum seperti unta yang dahaga. Minum sebanyak-banyaknya air. Him nama penyakit unta. Unta yang dia minum ketika dahaga dan dia tak boleh kontrol. Dia minum sampai akhirnya pecah perut dia, terlampau kembung dan dia mati. Jadi dalam neraka, ahli neraka akan minum air panas hamim ni sebanyak-banyaknya, tak boleh kontrol, seperti mana unta yang dapat penyakit him. Jadi Allah banyak menggunakan unta untuk kita berfikir keajaiban ciptaan Allah pada unta, tapi janganlah sampai puja unta. Na'udzubillahi min zalik. Baik. Kemudian kita tengok pula contoh seterusnya, ayat yang diturunkan pada waktu malam, iaitu ayat dalam surah At-Taubah, ayat tentang 3 orang sahabat yang tidak pergi ke peperangan Tabuk. Mereka bertaubat dan akhirnya Allah Ta'ala terima taubat mereka. Ada 3 orang. 3 orang ni nak mudah ingat, kita ingat tulisan Mekah. Mim, Kaf, Ta marbutah, tapi kita sebut Ha lah. Mim, Kaf, Ha. Mim, Mirarah. Ada seorang nama Mim, Mirarah. Ada seorang lagi nama Kaf, Ka'ab. Ada seorang lagi Ha, Hilal. Mirarah, Ka'ab, Hilal. Mereka ni beriman kepada Allah. Mereka ni sahabat Nabi. Mereka tak kafir. Mereka tak munafik. Mereka tak pi perang Tabuk. Lepas Nabi balik, Nabi tanya, minta penjelasan, dan mereka tak tipu. Mereka bagi tahu sungguh-sungguh, sengaja mereka tak pi. Akhirnya Nabi diarahkan oleh Allah, jatuhkan hukuman kepada 3 orang ni. Nabi tak boleh bercakap dengan mereka. Sahabat-sahabat pun tak mau bercakap dengan mereka. Mereka di pulau. Sehingga Allah menerima taubat mereka. Selain daripada 3 orang ni, ramai juga Yahudi yang ramai di kalangan munafik yang tak pergi perang Tabuk. Tapi orang munafik ni bila Nabi tanya pasal apa tak pergi perang Tabuk, mereka akan buat macam-macam alasan, mereka tipu Nabi. Jadi mereka tak kena pulau. 3 orang ni mereka ikhlas, mereka tak tipu Nabi, mereka salah dan mereka jujur mengaku salah mereka. An Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu qala, hadis ni panjang. Antara petikan hadis ni daripada Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu, nahan Nabi sallallahu alaihi wasallam kalami an kalami wa kalami sahibayya. Nabi melarang semua orang, semua sahabat daripada bercakap dengan aku dan bercakap dengan 2 sahabatku, iaitu Mirarah dan juga Hilal. Walam yanha an kalami ahadin minal mutakhallifin ghairina. Nabi tidak melarang sahabat bercakap dengan orang-orang selain kami bertiga. Orang-orang yang tak pergi perang Tabuk, iaitu orang-orang munafik. Selain kami bertiga, itu Nabi tak hukum. Sebab mereka buat macam-macam alasan. Fajtanaban nasu kalamana, maka semua sahabat-sahabat tak mau bercakap dengan kami. Mereka cuba jauhkan diri daripada kami. Ka'ab pernah bagi salam dekat Rasulullah. Rasulullah senyum sinis
senyum macam nak marah dan Rasulullah tak jawab salam. Ka'ab berjalan, jumpa orang ramai, Assalamualaikum. Siapa pun tak mau kawan dengan dia, tak mau jawab salam dengan dia. Isteri dia sendiri pun tak mau cakap dengan dia. Masya Allah. Itu hukuman. Allah uji mereka dengan ujian yang begitu. Tapi mereka tak keluar Islam. Mereka terus salat taubat, menangis depan Allah. Kata Ka'ab, falabistu kadzalik. Aku hidup begitulah, hidup dalam keadaan susah. Kita kalau tu imam tak mau cakap dengan kita pun kita sedih. Mak kita tak mau cakap dengan kita sedih. Ini apatah lagi Rasulullah tak mau bercakap. Allahu Akbar. Dalam Quran sebut hidup mereka rasa sempit. Dunia ni, bumi ni pun rasa sempit. Hatta idza daqat alaihimul ardu bima rahubat. Bumi yang terbentang ni pun rasa sempit, ni pun serabut, ni pun rasa sedih, runsing. Tak tenang hidup. Hatta tala alayyal amr. Sehingga banyak hari. Ada yang kata sebulan, ada yang kata 2 bulan. Panjang masanya aku dalam kesusahan. Wa ma min syai'in ahammu ilayya. Dan tidak ada sesuatu yang lebih merunsingkan aku, susah hatinya aku. Aku duk fikir ni lah tiap-tiap hari, kata Ka'ab. Duk fikir ni lah tiap-tiap hari. Ini yang paling kurusing. Min an amuta fala yusalli alayya an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Aku duk takut, aku duk risau, aku bimbang. Kalau celah-celah ni aku mati, sahih Nabi tak akan semayang jenazah aku. Dan orang ramai pun tak akan semayang. Siapa nak semayang jenazah aku ni? Dia takut sungguh. Takut dia mati sebelum Allah terima taubat dia. Siapa nak semayang jenazah dia? Habislah dia. Tak ada guna hidup. Dan dia takut juga au yamuta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ataupun Rasulullah wafat. Aku nak pergi sembahyang jenazah Rasulullah, mesti mereka hambat, mereka halau aku. Habislah aku. Kalau Rasulullah wafat, wahyu tak turun dah. Macam inilah aku sampai ke mati dalam keadaan tertanya-tanya adakah taubatku diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa akuna minan nas bitilkal manzilah. Aku takut aku mati, Nabi tak sembahyang jenazah aku, atau Nabi wafat, aku masih dengan status ni. Fala yukallimuni ahadun. Tak ada seorang pun yang mau cakap dengan aku. Minhum, di kalangan sahabat. Wala yusalli alaih. Tak ada siapa mau bagi salam kepada aku. Yusalli ni makna salam ataupun doa. Kalau aku pergi jumpa ke orang Arab ni biasa kalau dia jumpa orang, dia kata tolong doakan saya. Ud'u lana. Kalau dia jumpa kawan-kawan dia akan kata ud'u lana, doakan saya. Siapa pun bahasa utara ni tak kelapak doakan dia. Pulau betul. Masya Allah. Akhirnya fa'anzalallahu taubatana. Allah menerima taubat kami. Itu yang surah tu nama suratul Taubah. Surah Taubah tu menerima taubat mereka bertiga. Akhirnya Allah Ta'ala terima taubat kami. Ala Nabihi sallallahu alaihi wasallam. Allah turunkan wahyu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam hina baqiya ath-thuluthul akhir minal lail, ketika malam berbaki 1/3 malam yang akhir. Waktu tahajud Nabi lah, waktu malam. Turun ayat wa 'ala ats-tsalatsati alladhina khulifu. Allah menerima taubat 3 orang kerana keikhlasan mereka. Tapi nak terima tu Allah uji dulu. Bila Allah Ta'ala turun ayat ni, Nabi punya seronok, Masya Allah. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'inda Ummi Salamah. Ketika tu Rasulullah di rumah Ummu Salamah radhiyallahu anha. Nabi sedang berbaring bersama Ummu Salamah radhiyallahu anha. Kemudian turun ayat ni di rumah Ummu Salamah. Rumah Ummu Salamah. Kalau kita tengok sejarah pemetaan rumah Sayyidatina Aisyah yang sekarang ada pusara Nabi tu, belakang rumah Sayyidatina Aisyah tu rumah Sayyidatina Ali, Sayyidatina Fatimah, dan di sebelah rumah Sayyidina Ali tu rumah Ummu Salamah. Rumah Sayyidatina Aisyah berkembang dengan rumah Saudah. Belakang rumah Sayyidatina Aisyah rumah Sayyidina Ali, Sayyidatina Fatimah.
belakang rumah Saudah itulah rumah Ummu Salamah radhiyallahu anha. Okey. Bila turun tengah-tengah malam tu, pukul 4 pagi, 3 pagi macam tu, Ummu Salamah pun tanya Nabi, wahai Rasulullah, bolehkah saya keluar? Saya nak pergi bagi tahu depa 3 orang kata Allah dah terima taubat. Nabi kata nak pergi bagi tahu boleh. Tapi kalau kamu bagi tahu satgi riuh rendahlah di Madinah, mereka akan mai rumah kita. Kita tak. Nabi biasanya lepas tahajud Nabi tidur balik, rehat. Nabi kata kalau kamu bagi tahu sekarang, nanti orang akan mai berumun di rumah kita, pakai tak boleh rehatlah kita. Nabi biasanya semayang tahajud, betul Nabi akan tidur balik, nanti subuh Nabi jaga semula. Maka Nabi kata dekat Sayyidatina Ummu Salamah, tak payah habang lagi. Nanti subuh baru kita bagi tahu. Bila azan subuh kita bagi tahu, kita panggil Ka'ab dan 2 orang lagi tu mai semayang subuh berjemaah, kita akan umum. Muka Nabi senyum seperti bulan purnama. Nabi seronok dan Nabi memeluk Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu. Hadis ni panjang, terdapat dalam kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Jadi yang Imam Asyuti nak beritahu, ayat penerimaan taubat tu diturunkan pada waktu malam. Kemudian satu lagi, surah Maryam diturunkan di Mekah juga pada waktu malam. Berdasarkan hadis an Abi Maryam radhiyallahu anhu qala, daripada seorang sahabat yang dikenali dengan panggilan Abi Maryam, bapa Maryam. Seorang sahabat Nabi, nama dia Amru, tapi lebih dikenali bapa Maryam, Abu Maryam. Dia kata, ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku pergi berjumpa Rasulullah. Dia pi ni waktu sembahyang subuh, dia pergi jumpa Nabi. Faqultu, aku bagi tahu Nabi, wulidat li al-lailata jariyatun. Aku bagi tahu Nabi waktu subuh tu, aku bagi tahu semalam Allah kurniakan kepadaku seorang anak perempuan. Semalam aku dapat anak perempuan semalam. Isteri saya ni bersalin semalam. Al-lailah semalam. Faqala, Nabi kata kepada dia ni, wal-lailatu unzilat alayya suratu Maryam. Nabi kata, elok sangatlah semalam saya dapat wahyu diturunkan kepada saya surah Maryam. Kamu dapat anak perempuan semalam kan? Semalam juga saya dapat surah Maryam. Dapat beberapa ayat lah daripada surah Maryam. Kemudian Nabi cadangkan kepada lelaki ni, sammiha Maryam, namakan anak perempuan kamu tu dengan nama Maryam. Daripada situlah lelaki itu, ayah bapa ni dikenali dengan panggilan Abu Maryam radhiyallahu anhu. Hadis riwayat Imam Tabrani dalam kitab Al-Mu'jamul Kabir. Cukup takat tu untuk hari ini. Kita akan sambung lagi ayat-ayat yang Allah pilih turun pada waktu malam pada besok pagi, insya-Allah. Yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang lemah daripada kelemahan diri saya. Mudah-mudahan kuliah ulumul Quran ini lebih mendekatkan kita kepada Al-Quran, dan pastinya kita yakin Quran akan datang pada hari kiamat memberi syafaat kepada pencinta-pencintanya, ahli-ahli Quran, insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.